musim Covid Corona 19 ini masih Allah kurniakan untuk kita ruang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ighfir lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Baik, kita sambung tazkirah kita pada bulan yang lepas. Sebulan sekali kita bertemu, walaupun pendek, namun kita ambillah apa isi kandungan, sama ada saya ataupun ustaz-ustaz lain yang hadir berkongsi di hadapan ini. Sama-sama kita meraihkan jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meraih simpati dengan Allah agar Allah redha kepada kita. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Cantik-cantik anak-anak ayah. Alhamdulillah. Seronok kan bercakap cantik kan? Seronok. Baik. Langkah pertama kita berbincang dengan minggu yang bulan lepas, iaitu wassalatu nurun. Solat itu adalah cahaya. Cahaya, fungsi cahaya adalah sebagai penerang. Penerang kepada seluruh alam. Macam kita hari ini ada cahaya, cahaya yang terang benderang. Ini pun baru berapa? 6 lampu dah terang dah. Di alam kubur nanti kita nak seterang-terangnya, seluas-luasnya, seluas mata memandang. Antaranya ialah mesti menunaikan solat 5 waktu, seperti yang mana kita dah bincang yang lepas. Jadi kita perlu kepada cahaya apabila kita berada dalam gelap. Takut tak bila duduk dalam gelap? Ya ke? Tak percaya, cuba tinggal barang kemas. Selepas ini, teringat sebelum tidur pukul 2 pagi tu, Allah, terlupa cincin aku tertinggal dekat surau. Suraunya gelap gelita. Datang tak 3 orang ni? Ya ke? Datang. Ada berani? Tak berani. Datang tapi tak berani. Pandai korang wallahu a'lam bissawab. Jadi hakikat sebenarnya kita akan teraba-raba, berjalan beringat-ringat dalam gelap. Hari ini Allah buka peluang kepada kita bagaimana untuk kita dapatkan cahaya. Antara cahaya yang kita boleh nampak pada hari ini melalui kita menunaikan salat 5 waktu adalah pada wajah para jemaah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Berbeza orang yang tidak solat, mukanya comong, bodoh, walaupun pakai make up pun tak nampak cantik. Tengok 3 orang tu cantik saja, belum pakai make up tu, belum pakai gincu. Dah pakai gincu lagilah lawa. Kalah Nelofa. Wallahu a'lam bissawab. Jadi muslimin dan muslimat, kita perlu kepada cahaya apabila kita nak masuk
di alam kubur. Apabila kita dimasukkan di dalam liang lahat, diletakkan keranda, ditutup, ditimbus dengan tanah pula. Bukan saja ditimbus, dipijak-pijak, maka gelaplah. Fulan bifulan berada dalam kubur tersebut. Antara penerangnya adalah wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Alhamdulillah, kita selesai. Jadi bagi yang berjalan dalam gelap menuju ke masjid, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, diriwayatkan daripada Buraidah bin Al-Husain radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fi zulami ilal masajid min nurit tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira, basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada siapa ni? Kepada orang yang beriman. Orang yang beriman macam mana? Yang berjalan dalam gelap menuju ke masjid, khususnya solat isyak dan subuh, akan bercahaya dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lagi hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw raha. Sesiapa yang keluar ke masjid pada waktu pagi atau petang, Allah akan sediakan kepadanya di syurga tempat berteduh pada setiap kali ia keluar. Allah beri perlindungan bagi mereka yang selalu rajin, ataupun bahasa mudah, kaki masjid atas nawaitu yang betul. Datang ke rumah Allah ini atas lillahi ta'ala. Segala-galanya innamal a'malu binniyat. Semua orang dah faham dah. Tak perlu nak cakap dah. Cuma anak Adam ini sentiasa dirosakkan mindanya, hatinya, perasaannya, melalui keegoannya atas perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, digoda oleh syaitan laknatullah, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah Allah kurniakan kepada kita sebagai cabaran semua tu. Sebab itulah masih ramai lagi mereka tu dah ramai. Mereka lagu ramai-ramai, kan? Mereka masih belum melangkah kaki ke rumah Allah atas dasar apa dia? Allah kata orang yang beriman akan diberi hidayah, dia akan rasa gelisah bila dia tak datang ke rumah Allah. Bagi orang yang tidak beriman, sejengkal pun dengan surau dan masjid, dia tak sanggup hadir. Panjang sikit tu, macam baca syair pula kan. Yelah, tengah malam dia kena macam tu. Kalau tidak jangan berdekut, cukup. Wallahu a'lam bissawab. Jadi orang yang sentiasa keluar ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia tertinggal, tengok, dengar betul-betul. Termasuk saya yang bercakap ini. Walaupun dia tertinggal untuk solat berjemaah
dia dapat pahala. Saya baca satu hadis. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Hakim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu'ah summa raha fa wajadan nasa qad sallau a'tahu Allahu gharza wa jalla misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu zalika min ajrihim. Apa dia? Seseorang yang berwudu, man tawadda'a fa ahsana wudu, pergi ke masjid, wudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Kena jaga betul-betul ni. Ramai orang yang berwuduk kurang sempurna. Main basuh-basuh gitu aja. Main cicah-cicah aja. Main cik. Macam lagu. Cik. Neng. Tak boleh. Main kena sapuh betul-betul. Khususnya jaga pada rukunnya. Berapa? 2, kering. 4, basah. Cari sendiri. Wallahu a'lam. Dah tahu. Tak nak cakap. Jadi, siapa yang berwuduk dengan sempurna untuk ke masjid, untuk ke rumah Allah, atas tujuan lillahi ta'ala, solat berjemaah. Yalah kita datang ke surau kan solat berjemaah. Pelik kalau semayang seorang kan. Solat seorang. Pelik. Tapi ada tak orang buat macam tu? Ada. Dia solat cara dia. Entah apa pun saya tak faham dah. Dan nak tengok solat pelik-pelik, layarilah YouTuber. YouTube. YouTuber. Lalu mendapati orang ramai telah selesai solat berjemaah. Tadi contoh, imam dah solat, ramai yang dah solat. Tiba-tiba adik 3 orang ni lambat datang. Orang dah habis dah solat. Tapi dia tetap datang ke rumah Allah. Dia tengok, dah selesai. Dia tidak membatalkan niatnya. Apa maksud membatalkan niatnya? Dia tak pusing balik. Tu maksud membatalkan niatnya. Dia sampai ke ni, dia buka pintu. Dah habis dah orang solat. Tengok apa Allah kurniakan kepada fulan bin fulan ini. Ganjaran pahala yang sama sebagaimana mereka yang telah solat berjemaah. Masya Allah. Tak kurang 1 sen pun. Tu dia. Nampak? Rugi tak orang tak datang? Orang yang datang terlepas. Terus sampai dah habis dah waktu. Apa waktu pula dah. Astaghfirullahalazim. Jemaah solat. Maka dia pun masuk. Allah kurniakan pahala tak kurang 1 sen pun. 1% pun. Allah tak kurangkan. Hebatnya. Besar. Betapa besarnya kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat Allah kurniakan kepada umat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanya kerana cuba dan usaha. Sengaja buat tak aci. Apalah, sekejap nah. Tengok Ultraman dulu, uping-uping ke. Tunggulah sekejap nak habis Hindustan ni. Kus-kus khotahi. Lama-lama buang air besar, cair. Orang Kelantan kata berok cair. Habis cerita. Wallahu alam. Jadi atas dasar usaha dan cuba
niatnya terus tetap dikurniakan pahala solat berjemaah walaupun tidak sempat menyertai solat berjemaah tersebut. Siapakah yang akan rugi kalau fulan bin fulan tidak mengambil peluang kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini? Siapa yang rugi? Kata anak muda, mereka dan keluarga mereka. Betul tak? Tu orang muda kata. Kalau dalam hadis ni kata, ulama ni kata, fulan bin fulan yang rugi. Masya Allah. Melalui hadis ini juga kita dapat mengetahui bahawa janganlah kita membatalkan niat untuk ke masjid kerana menyangka bahawa solat berjemaah mungkin telah selesai. Mungkin ada lagi orang yang lambat, boleh kita sambung di belakang. Dia tengah tahiyat terakhir dah, sebelum beri salam. Kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah dapat solat berjemaah. Itu dah confirm dapat solat berjemaah. Yang ini langsung tak ada orang dah. Dah siap dah solat berjemaah. Dah beri salam dah. Semua dah tak ada dah. Semua dah bagi salam dah. Salam kanan, salam kiri. So, dia orang semua, para jemaah tengah berzikir. Kita pun sampai. Allah kurniakan pahala. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat kan? Hebat. Tapi masih ramai lagi yang masih apa dia? Lemah. Lemah apa dia? Lemah untuk mengurus diri. Untuk hadir ke rumah Allah. Bersolat berjemaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis lain menceritakan tentang solat berjemaah ini untuk orang hadir ke rumah Allah Subhanahu taala ini dengan cahaya yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dah baca tadi. Basyiril masya'in, berilah kabar gembira fi zulami ilal masajid, berjalan menuju dalam gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna. Jadi apa lagi kita nak tunggu? COVID-19 dah datang. 1000 lebih kes satu hari sekarang. Daripada awal mula COVID-19 seluruh dunia, dah lebih 1.2 juta dah. Apa dia? Apa ni? Dah mati. Tengok kata-kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu. Umat aku akan mati dengan senang-senangnya. Senang-senangnya. Tengok tu, tengok dulu tsunami. Berapa ramai yang mati ditimpa oleh air. Betul tak? Yang ini kuman yang tak nampak datang. Terus dah kena, habis gitu saja. Kan? Benar. Wa na'udzubillah min zalik. Supaya kita dijauhkan. Jadi dalam pada itu kita orang beriman ini sentiasa apa dia? Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sentiasa gagahkan diri kita ini untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memeriahkan, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita kena yakin sebenar-benarnya agar kita tidak ketinggalan tawaran, offer yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya.
Marilah kita menyeru. Bukan sahaja diri kita, yang kaum bapa, jangan lupa jemput isteri dan anak-anak untuk hadir ke rumah Allah apabila ada majlis ilmu. Kaum ibu begitu juga, jemput bapa-bapa dan anak-anak yang belum hadir ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Kejutkan. Assalamualaikum sayang. Bangun. Dah masuk waktu zuhur. Contoh waktu dia tertidur. Covid ni, cuti-cuti ni banyak anak tidur kan. Tidur banyak tak? 3 orang tu? Tak, bagus. Kemar rumah tak? Oh, bagus. Terbaik. Boy. Alhamdulillah. Jadi sebagai motivasi kepada kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mendengar sikit lagi tentang apa dia? Siapa penghuni syurga tu? Nak dengar? Bagus. Penghuni syurga sentiasa dalam kebahagiaan dan ketenangan abadi yang tidak akan berakhir dan juga berganti. Mereka diberi kenikmatan yang telah Allah janjikan berupa kebaikan dan kenikmatan yang kekal dalam bentuk yang terbaik seakan mereka berusia 33 tahun. Ada pandangan dalam hadis yang lain kan 30 tahun. Jadi para ulama menyatakan 30 hingga 33 tahun. Itulah umur para jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Syurga. Sekarang minat apa? Orang contoh minat, Haji minat apa? Burung ketitik. Maka Haji boleh main burung ketitik. Burung ketitik suaranya lebih merdu lagi. Wah. Contoh. Ustaz minat motor lumba. Hari-hari main lumba. Tapi masjid tak tinggal. Di sana juga ustaz boleh ambil motor lumba, berlumba dan tak mati dah. Itu yang panggil kekal abadi. Adik suka makan apa? Sayur. Buah apa paling suka sekali? Musangking, betul? Terbayang nak durian musangking. Pusing kan? Dah ada. Makanlah sepuas-puasnya. Nak apa? Segalanya hak milik. Tetapi bila tu? Kena usaha sekarang. Imajinasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang seterusnya, wangi. Mereka harum. Sewangi-wanginya. Tak percaya pagi tadi sampai malam ni jangan mandi. Wangi kah? Dia tak mandi. Adik mandi? Mandi. Berapa kali dah mandi? 2 baru. Jangan mandi 5 hari. Okey tak okey? Okey tak okey? Jangan mandi 5 hari. Bau wangi ke bau busuk? Busuk. Kita atas muka bumi. Tetapi di akhirat, di syurga, Masya Allah, tabarakallah. Wangi. Wangi dari mana ni? Wangi dari Jamilah. Wangi dari Abdul Rahman. Wangi dari Alif. Wangi penghuni-penghuni syurga ini. Mengalir dari tubuh mereka keringat yang lebih harum daripada segala wangian. Dan merata pada anggota tubuh, wajah, kepala, tangan dan kaki mereka. Ini ahli syurga. Siapa penghuni ahli syurga? Dan surah Abasa ayat 38 hingga 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dhahikatum mustabsyirah. Muka orang yang beriman pada hari itu berseri-seri.
tertawa-tawa, lagi bersukaria. Kata para ulama, macam mana tak berseri-seri, tak tertawa-tawa, tak bersukaria. Lama masa duduk dalam kubur, lama mana. Duduk di padang mahsyar, lama mana. Di tiang sirat, lepas tu baru masuk ke syurga. Bertemulah tuan-tuan dan puan-puan para jemaah. Seronok tak? Kalau baru 30 tahun tak jumpa, dah seronok. Contoh kawan ustaz kan, satu sekolah dulu. Dah berapa tahun tak jumpa ustaz? Satu kelas. Bayangkan satu kelas tu bertemu setelah 30 tahun tak bertemu. Buat apa dia? Reunion. Reunion pula dah. Pertemuan. Maka keseronokan itu, Masya Allah. Oh, yang perempuan cara perempuan, lelaki cara lelaki. Bertemu pukul jam 8 hingga 9 pagi tu, baliknya sampai petang pula. Oh, waktu khususnya buat pertemuan di mana? Di sekolah tempat seseorang itu belajar. Itu dah rasa keseronokan. Ini apatah lagi duduk dalam syurga kekal abadi. Wallahu a'lam bishawab. Lagi wujuhun yawma idzin naimah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Sebaliknya muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakannya di dunia. Kerana para jemaah sekalian melangkah kaki ke rumah Allah, salah satunya iaitu datang solat berjemaah. Mereka tetap tinggal di dalam syurga, tinggi tempat kedudukannya, darjatnya. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan sia-sia. Tak ada perkataan yang pelik-pelik. Tak ada rasa iri hati, tak ada rasa dengki, tak ada rasa cemburu, tak ada rasa nak memburuk-burukkan, tak nak dah namimah. Sambil cari gutu cakap hajamilah. Oh, tak ada dah. Cerita yang baik-baik saja. Sebab ahli syurga di kalangan orang-orang yang beriman. Lagi dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-A'raf ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Mereka bertanya pula kepada ketua-ketua kaum kafir itu dengan berkata, itukah orang-orang yang kamu ejek-ejek dahulu? Dan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah? Sekarang dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga. Tidak ada kebimbangan dari berlakunya suatu yang tidak baik terhadap kamu. Dan kamu pula tidak akan berduka cita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan ahli syurga ini dengan pelbagai nikmat. Dalam surah Al-Insan, kita dengar sikit tentang surah Al-Insan ini insya-Allah. Surah Al-Insan. Sekejap. Allah cerita kepada kita tentang apa dia? Tentang mana ni surah ni? Ayat 12. Ayat 12 Al-Qiyamah. Surah Al-Insan. Terlepas. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Disalingkan fulan bin fulan dengan sutera. Siapa ni? Orang yang sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah, malah meletakkan Allah dan Rasul di hadapan lillahi ta'ala. Apa lagi mereka buat? Muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamzan wala zamharira. Mereka berhak di dalam syurga dengan berbaring di atas pelami-pelami yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahakan hawa panasnya, dan juga tidak merasai suasana yang terlampau sejuk. Muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengajak para jemaah sekalian yang sudah kahwin, yang belum kahwin tak dapat membayangkan. Mula-mula kahwin mak ayah kita sediakan katil kan. Pelamin, katil cantik, cadar. Letak bunga pula. Lepas tu tepi dinding penuh dengan bunga-bunga, wangi-wangian. Bilik tak sebesar sangat, tak sekecil sangat. Ada aircon pula. Masa tu kita umur mungkin 22, isteri mungkin 19 tahun. Ataupun suami 25, isteri mungkin 17 tahun ataupun 20 tahun. Kan? Cuba bayangkan, mula-mula Haji dah senyum dah. Malam pertama bersama dengan kekasih yang tercinta. Lepas tu kalau Hindustan pula pasang pula lagu. Macam-macam kan. Seronoknya kan. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT. Hari ni dah ada rasa lagi tak suasana tersebut? Dinding macam mana? Tetapi di syurga Allah SWT, Masya Allah, sentiasa wangi. Allahu Akbar. Suasananya sangat cantik. Suasananya sangat indah. Suasananya sangat aman. Wallahu a'lam bishawab. Sambung lagi. Wadaniyatan alaihim ziladuha wa dhullilat qutufuha tazlila. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Tak jauh. Nak makan buah durian, musang king, musang tembaga, pusing aja kanan, pusing aja kiri, lintah aja dalam hati, ambil aja, dah siap terhidang. Lagi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya. Ada pelayan pula tu. Allahu Akbar segala-galanya. Pelayan pula dia hidang macam mana? Dengan bijana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca yang nampak jelas isinya. Kita beli pinggan mangkuk harga ribu-ribu tapi simpan dalam. Tahu tak apa. Bagi suami cawan plastik. Siapa yang bayar? Abang yang bayar. Pada muka abang. Astagfirullahaladzim. Hajurnya gurau. Sikit lagi.
qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Keadaannya laksana kaca, sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya. Abang nak banyak mana? Dia tanya. Bahasa Kelantan lah. Bahasa Jawa, Jawa lah. Bahasa Bugis, Bugis lah. Dia tanya, abang nak setahap mana makanan ni? Abang nak sebanyak ni aja. Dia hidang. Masya Allah. Dengan kehendak siapa? Fulan bin Fulan. Sikit lagi. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizaju azan jabila. Dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil, macam-macam jenis. Seronok minum. Allahu akbar. Ainan fiha tusamma salsabila, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil, yang tidak tak kering dan minum tak Allah segala-galanya nikmatnya. Zaman sahabat dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syurga, boleh pitam sahabat, boleh menangis-nangis. Kita biasalah sebab kita orang awam. Jadi antara langkahnya tak lain tak bukan, yang pertama sekali solat, yang kedua selalu rajin melangkah ke mana? Rumah Allah. Allah sediakan segala-galanya kepada umat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah. Insya-Allah ya. Yang kedua, kita akan sambung selepas ini tentang berdakwah pula. Bagaimana nak berdakwah kepada diri kita, kepada siapa lagi? Ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, serta sahabat-sahabat kita. Macam mana nak melangkah kaki ke rumah Allah supaya mereka juga dapat menikmati apa yang tawaran Allah Subhanahu wa taala offer sebesar-besarnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kitalah. Alhamdulillah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekiranya terkasar bahasa, seperti biasa saya mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Juga ambil masa sikit ruang malam ini pada tuan-tuan dan puan-puan dan para jemaah. Mohon maaf ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.